بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama diberi kesempatan, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini untuk meneruskan pengajian kitab kita. InsyaAllah tuan-puan kita akan masuk tajuk baru pada malam ini, kitab Penawar Bagi Hati. Fasal yang kedua pada menyatakan cara untuk menjaga telinga menurut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 8 ataupun betul kitab saya muka surat 8, perenggan di bawah faslun yang kedua pada menyatakan telinga. Dia ada tajuk yang pertama ini ataupun kitab yang pertama dia ada 8 fasal. Tajuk yang kedua dia ada 10 fasal dan bab yang ketiga ada 10 fasal. Ada 3 bab kesemuanya dalam kitab kita ini. Dalam bab yang pertama iaitu cara untuk jaga 7 anggota zahir. 7 anggota zahir ini kita kena tahu cara nak jaga menurut sistem syariat. Jadi sebab itulah kitab tasawuf asas ini dia menggabungkan di antara tasawuf zahir dan juga tasawuf hakikat ataupun dipanggil tasawuf syariat. Kalau kita tak belajar tasawuf zahir menyebabkan kita tak mampu untuk capai target ataupun tujuan belajar ilmu tasawuf untuk membersihkan hati daripada segala sifat mazmumah dan juga hasil ataupun rizatnya ialah sentiasa ingat kepada Allah. Tak akan mampu untuk ingat kepada Allah setiap masa. Maksud ingat bukan ingat zikir di lidah, tapi ingat di hati. Adapun zikir lidah orang syariat. Jadi peringkat kita ni, peringkat yang pertama ni, peringkat orang asah ini, kita kena paksa lidah kita, telinga kita, mata kita untuk melakukan kebaikan. Tetapi orang hakikat dia panggil ingat yang hakikat. Sebab itu kena tahu makna zikrullah itu. Zikrullah ini ada zikrul qalbi, ada zikrul lisani, ada zikrul qalbi wal lisani. Ada 3 pembahagian ingat kepada Allah. Jadi kita sedang belajar proses mengingat Allah Ta'ala. Jadi proses untuk ingat kepada Allah Ta'ala, maksud ingatnya apa dia? Ingat 3 bahagian. Bahagian yang pertamanya ialah dia panggil zikru lisani. Itu pembahagian pertama orang yang asas. Macam kita ini, inilah yang kita bermula dengan pembahagian pertama itu dipanggil zikrullah dengan makna apa? Dengan makna zikrul lisani. Dengan mana mengingati Allah dengan menggunakan lidah kita. Apapun kita sebut zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, ataupun kita baca sebarang salawat apapun kepada Nabi kita, menggunakan lidah kita ingat kepada Allah Ta'ala dengan lidah kita. Yang kedua dia panggil apa? Yang kedua dipanggil ingat kepada Allah, dipanggil zikrul lisani wa qalbi. Dia ingat lisan, mengucapkan lidah dengan lidah dia zikrullah dengan dan juga sertai dengan hati. Lidah sebut, hati akan ingat. Lidah sebut, hati akan ingat. Yang pertama tadi lidah sahaja sebut, hati tak ingat pun. Kenapa? Kerana dia tak kenal Allah Subhanahu wa taala.
hanya sekadar kena nama sahaja. Dia sebut Allahu Akbar, dia sebut Subhanallah, dia tak tahu pun yang kata apa maksud Subhanallah. Apabila dia tak tahu makna Subhanallah, menyebabkan dia tak boleh menyerap dalam hati dia. Perkataan di lidah dia tak mampu nak menyerap di hati dia, nak menjiwai. Kenapa? Kerana dia tak tahu di sebalik ucapan dia apa maksud Subhanallah, apa maksud Alhamdulillah, apa maksud Allahu Akbar. Dia tak tahu. Menyebabkan sekadar di bibir. Inilah dalam kitab tasawuf sebut, dia kata zikrul lisani ini hanyalah sekadar bermain di lidah sahaja tanpa turun kepada hati. Yang kedua, tapi baguslah. Sebab apa? Sebab kita dah mula dengan langkah pertama. Ini kena mula dulu langkah pertama. Barulah yang kedua, langkah kedua kita belajar, terus belajar sehingga naik maqam yang kedua, iaitu zikrul lisani wa qalbi. Ini maqam kedua, bukan ketiga lagi. Kita ucap dengan lidah kita disertai dengan hati, dia menjiwai. Kita sebut Allahu Akbar, maka di hati kita juga akan merasai, akan lahir perasaan. Apabila kita zikir tidak ada perasaan, tu dia panggil zikrul lisani. Hanyalah berlega di lidah sahaja, tidak menyerap, tidak meresap ke dalam hati kita. Sebab itu dia tidak mengeluarkan perasaan. Dia tidak ada feel, dia tidak ada zuk. Ini peringkat orang biasa, tidak ada zuk. Para ulama ni apabila dia zikir berubah wajah dia. Kenapa? Kerana zikir dengan disertai dengan hati. Kerana dia tahu alhamdulillah ni apa dia. Sambil zikir, sambil menangis. Kenapa? Dia menjiwai. Ini dia panggil pembahagian kedua. Sebab apa? Sebab dia kenal Allah. Sebab tu jangan tinggalkan step yang pertama. Apabila sebut alhamdulillah, subhanallah, dia tahu kenapa Allah sebut subhanan, maha suci Allah daripada segala ciri-ciri kelemahan yang ada pada Allah. Apabila Allah bersih daripada ciri lemah, maka dia naik, dia timbul ciri keagungan, ciri-ciri kamalat, kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, tuan target yang ketiganya, inilah dia para wali Allah. Kita berusaha, tidak ada seorang pun yang dihijab ataupun yang ditolak oleh Allah untuk mencapai target yang ketiga. Jadi yang ketiga ni tuan-puan, setiap orang tidak mustahil untuk mencapai target yang ketiga. Dia panggil apa? Zikrullah dengan makna zikrul qalbi. Walaupun lidah dia tak cakap, tapi dia sentiasa zikir kepada Allah di hati. Ini para wali Allah. Wali Allah ini dia apabila dia latih dengan zikir lisani, dia latih sehingga naik satu pangkat, satu peringkat. Walaupun lidah tak ucap, walaupun lidah tak berkata-kata, tapi hati dia terus ingat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia panggil orang yang sentiasa merindui Allah, orang yang sentiasa ingat kepada Allah dengan makna ingat hati walaupun lidah tak cakap apa. Macam kita ingat kepada anak kita, lidah tak cakap, tidak zikir pun kepada anak kita. Kita tak zikir kepada isteri kita, tapi ada anak kita dan hati kita, ada. Sentiasa ada anak kita dan hati. Tak sebut nama anak kita, tak sebut pun Ahmad, ya Ahmad, tak sebut nama anak kita Ahmad, tak sebut pun Ahmad, tapi hati kita sentiasa ingat. Tengok apa pun kesan dia, nampak anak kita. Tengok bilik anak kita ingat, tengok selipar anak kita ingat, tengok motor anak kita ingat. Kenapa? Kerana hati kita sentiasa ma'rifatullah. Tu dia panggil hati saya ingat kepada Allah. Maka proses tuan-puan untuk ingat kepada Allah, ada ingat peringkat yang pertama, peringkat yang kedua, ataupun ingat peringkat yang ketiga, peringkat yang tertinggi, kita mesti lalui proses dia. Proses dia apa? Kena jaga telinga. Kalau tak pandai jaga telinga tuan-puan, menyebabkan tak mampu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teruskan. Faslun. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Ni. Ketahui olehmu. Mu kena tahu. Siapa dia olehmu ini? Ayyuhas salik. Selalu kita sebut tuan-tuan. Maksud olehmu ni, mu kena tahu ni. Ayyuhas salik, yakni orang yang sedang berjalan. Ni salik ini orang yang sedang berada dalam perjalanan menuju ataupun sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu. Sebab kita belajar ilmu tasawuf, maka dia punya seruan khitab para ulama ini juga dituju kepada golongan tasawuf. Jadi ayyuhas salik ini
orang yang sedang berjalan, sedang dalam proses ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang pertengahan. Dalam ilmu tasawuf ni tuan-puan, dia ada 3 level. Level yang pertama dia panggil standard muridun. Standard yang kedua standard salik, standard orang yang sedang berada dalam perjalanan untuk ingat kepada Allah Ta'ala, untuk kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pertama, kita kena checklist diri kita supaya kita kenal diri kita berada makan mana. Jangan tidak berada pada salah satu daripada 3 makam. Bahaya. Maka pertama tuan-puan, standard yang pertama dia panggil muridun. Murid. Orang Melayu pun panggil murid, bahasa Arab pun panggil murid, bahasa tasawuf pun panggil muridun. Apa maksud muridun? Kalau dalam orang panggil dalam syariat, murid ini orang yang berkeinginan ataupun orang yang nak kepada ilmu. Sebab tu dia panggil murid. Dia tak panggil guru. Murid ni orang yang berhajat ataupun orang yang perlu kepada ilmu. Itu dalam ilmu syariat, murid dalam bahasa Arab. Tetapi di dalam bahasa fiqh, dalam bahasa tasawuf, maksud murid ini orang yang ada keinginan, orang yang orang yang ada impian, ada keinginan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maksud apa? Maksud dia dah mula prepare. Dia dah mula bersedia ataupun berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga dia ingat kepada Allah. Kena kenal dulu baru boleh ingat. Itu fasal dia. Jadi kenal dengan apa? Kenal dengan ilmu usuluddin. Ingat dengan ilmu tasawuf. Sebab dia kena gabung ilmu usuluddin dengan ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. 3 ilmu tu. Itu dia ramuan untuk kenal Allah. Dan ramuan untuk ingat Allah, gabungkan 3 rencah ataupun 3 ramuan baru kita dapat. Jadi murid ini orang yang dah bersiap sedia, dah berusaha untuk mengenal Allah sehingga dia ingat. Maksud apa? Maksud dah mula belajar, dah mula cari ilmu untuk kenal Tuhan, dah mula cari ilmu untuk beramal dengan syariat, dah tahu dah cara nak sembahyang yang betul, cara nak sembahyang sunat yang betul, tapi buat belum lagi. Dia tahu sembahyang sunat, dia tahu kelebihan sunat duha, dia tahu kelebihan sunat tahajud, dia tahu kelebihan sunat awabin. Dia mula untuk cari perbetulkan syariat, kenal Tuhan, kenal syariat, dan dalam masa yang sama dia cuba untuk buang segala najis yang ada dalam hati dia. Najis yang ada dalam hati ni, ittifaq para ulama mazhab 4 wajib kita bersihkan, iaitu 10 sifat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kita akan belajar sifat takabur, sifat riak, mesti buang, kerana itu najis yang diharamkan oleh Allah Ta'ala daripada kita bersifat. Dia dah mula. Baik, kalaulah golongan kedua, dia nak naik makam yang kedua. Makam yang kedua ni apa dia? Nama salik. Ni ayyuhas salik. Jadi kita ni sama ada kita duduk murid ataupun kita duduk salik. As-salik ni apa dia? Maqam yang kedua nama dia salik ataupun salikun. Dalam kitab Hidayatus Salikin ada nama kitab. Maksud salik ni orang yang dah mula apa? Dah mula berada dalam proses ataupun perjalanan untuk ingat kepada Allah. Maksud apa tuan-tuan? Maksud kalau tadi dia baru nak belajar, baru nak prepare cari ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, yang ni dia dah mula beramal. Dia dah mula dia baru mula beramal, dah mula zikir, dah mula sembahyang sunat, dah mula puasa sunat, dah perbanyakkan sembahyang sunat. Apa saja syariat dan sunnah Nabi kita dia dah mula buat. Itu dia panggil salik. Ingat kepada Allah belum, tapi dia dah mula buat. Buat dengan betul. Kalau buat tak betul, itu tak masuk maqam mana, sebab dia tak belajar tauhid, tak belajar syariat, tak belajar tasawuf. Walaupun dia buat tak betul, itu tak berada di mana-mana maqam. Ini bahaya. Sehinggalah masukkan yang terakhir. Ulama kata maqam yang terakhir ini semua orang boleh berada. Nama dia maqam wasil ila Allah. Waqal wasil ila Allah ni apa ni makna wasil? Wa alif sad lam. Wasilun ini orang yang dah sampai hati dia. Maksudnya orang yang dah mengingat Allah setiap masa.
Dah sampai target yang dia nak. Kalau salik itu baru dia usaha, tak capai target lagi. Target apa? Nak ingat Allah, kenal dan ingat pada Allah. Kalau murid baru duk prepare nak berjalan, belum berjalan, belum belum beramal lagi. Kalaulah salik dah mula beramal, dah mula melakukan proses kenal Allah, tapi masih belum ingat lagi. Ingat ni tuan wasil ini dia anugerah Allah. Kita kena usaha proses, jangan usaha paksa diri nak ingat Allah. Paksa diri untuk belajar, faham dan cuba beramal. Cuba beramal dengan syariat. Sehingga satu hari Allah anugerahkan kepada kita, Allah campak dalam hati kita, dia perasaan. Perasaan apa dia? Perasaan ingat kepada Allah, perasaan rindu kepada Allah, perasaan gerun kepada Allah, perasaan takut kepada Allah, perasaan sayang kepada Allah. Semua dia ada. Dia gabung jalin semua. Tapi kena melalui proses, kena dia dulu. Kena dengan info. Kena dengan ilmu. Barulah kita Allah campak kenal dengan perasaan. Jadi kenal dengan ilmu itu dia panggil apa? Dia panggil standard tauhid. Kenal dengan perasaan dia panggil standard tasawuf. Kita tak berzikir pun, mulut kita ini walaupun tak berzikir, tapi hati kita sentiasa wasil ila Allah, sentiasa ingat kepada Allah. Tengok apa pun dia nampak Allah dulu, baru nampak asbab. Orang ini tuan-tuan, orang ini tetap dia berada dalam syariat. Macam-macam golongan nanti kita akan belajar akan datang. Wali Allah ini macam-macam versi dia. Ada versi dia, dia cover diri dia dengan syariat, tak kenal pun dia siapa dia. Kita tengok dia jual tepi jalan, tapi dia adalah orang wasil ila Allah. Kita tengok tepi jalan dia menjual. Kenapa? Kerana dia cover diri dia dengan syariat. Maksud syariat ini, dia hidup seperti orang biasa walaupun dia wali Allah. Ada orang yang hidup, ada orang yang nampak zahir dia. Maksud zahir, nampak cara dia bukan dengan cara syariat, tapi terus nampak dia dengan cara sufi. Pakaian dia pakaian para ulama. Tengok ibadat dia, banyak melakukan ibadat. Ini dia panggil orang wali Allah dengan cara yang sufi. Jadi kita tak boleh nak kenal sufi melalui identiti, tidak. Bukan kita kata pakaian ulama maka terus dia sufi, tidak. Tidak semestinya ulama ini ahli sufi, tidak. Kadang-kadang ulama tapi Allah tak anugerahkan dia sufi. Dia hanya pakar fiqh, dia pakar hadis, tapi dia bukan ahli sufi. Kita tak boleh kenal melalui identiti dia. Sebab tu bahaya. Kita akan belajar akan datang, semua nak jaga hati kita. Akan datang ini kita akan belajar bagaimana cara untuk kita jaga hati kita daripada kita wasaka kepada orang. Supaya kita boleh jaga hati kita. Kita tengok orang ni, jangan ada sifat negatif ataupun awak panggil apa, perasaan buruk pada dia. Semua kita akan belajar. Baik, terus tu ayuhas salik, bahawasanya telinga itu menjadi dia akan telinga. Maksud telinga ni tuan-tuan, bukan telinga hak kita dengar, hak kita nampak ni. Bukan nak jaga yang ni. Maksudnya ialah nak jaga sifat pendengar. Nak jaga sifat pendengar kita. Function telinga yang Allah beri ni, deria ataupun kita panggil sifat pendengar yang ada dalam deria kita ni, macam mana cara kita nak kontrol dia? Kita kena dengar perkara yang Allah suruh saja. Tu mudah. Bahawasanya telinga itu, ini sifat pendengar itu menjadi dia akan sifat pendengar oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah, kerana beberapa tujuan. Ada tujuan. Ini dia panggil apa tuan-tuan? Intro ni ulama nak bangkitkan kesedaran kepada kita dulu tentang tujuan. Kita kena tahu dulu tujuan Allah cipta setiap anggota kita. Barulah langkah kedua dia akan cerita perenggan ke depan tu ataupun baris yang keempat itu, dia cerita tentang cara untuk kita nak jaga. Kita tahu dulu permulaan ini. Allah Ta'ala ciptakan telinga kita ini ada tujuan nisbah dunia dan tujuan nisbah akhirat. Beberapa faedah yang bangsa dunia, yang nisbah dunia, dan beberapa faedah yang bangsa akhirat, ini yang nisbah akhirat. Apa beza dia dunia dan akhirat? Selalu kita sebut tuan-tuan, supaya kita tak terkeliru, supaya kita tak mudah hukum orang.
Kena tahu makna dunia, makna akhirat. Apabila kita tak tahu makna basic ini, kita tengok urusan orang dunia, terus kita hukum dunia. Kita tengok urusan orang akhirat, terus kita nampak akhirat. Tak. Dunia dan akhirat ini dia berdasarkan kepada niat, bukan hukum secara zahir. Tidak. Apa beza di antara urusan dunia, pekerjaan dunia dengan pekerjaan akhirat? Pekerjaan dunia ini sekiranya tidak ada pahala di akhirat, dinamakan pekerjaan dunia walaupun rupa bentuk seperti pekerjaan akhirat. Kita ulang sekali lagi tuan-puan, makna dunia. Apa maksud dunia? Dunia ini apabila ataupun tiap-tiap pekerjaan yang tidak menghasilkan pahala di akhirat, maka dinamakan aktiviti dunia walaupun rupa bentuk akhirat. Contoh tuan-puan, mana rupa akhirat? Kita ambil rupa akhirat. Rupa akhirat ini, rupa akhirat, solat rupa akhirat, baca Quran rupa akhirat. Duduk dalam majlis pengajian ni tuan-puan, bukan duduk biasa, tidak, dia duduk ibadat. Dia duduk ibadat. Apabila duduk ibadat, rupa dia itu bukan duduk macam kita duduk mengeteh, tidak. Bukan duduk macam duduk meeting, tidak. Tapi duduk ini adalah duduk yang ada pahala. Duduk dalam majlis, semata-mata duduk, bukan dengar lagi. Dengar itu pahala lain. Semata-mata duduk ada pahala. Dengar ilmu yang kedua, walaupun dia tak faham tapi dia dengar, ada pahala yang asin. Pahala duduk dalam majlis ilmu, yang kedua pahala mendengar ilmu, itu pahala yang asin. Ada dua rekod ataupun catatan pahala yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga faham. Faham itu bonus. Walaupun dia duduk dapat pahala, dengar dapat pahala, tapi tak faham, tetap dapat dua pahala. Kalau duduk, dengar dan faham, tiga. Pahala dua dapat dan bonus dia dapat, iaitu Allah anugerahkan kepahaman kepada dia. Contohlah tuan-puan, kita ambil duduk rupa akhirat. Orang tengok kita duduk dalam majlis ilmu, nampak pahala tak? Ya. Akhirat tak? Ya. Tetapi boleh jadi dunia. Kenapa? Kerana dia tidak ada niat. Contoh tuan-puan, ada ramai juga orang, dia tak tahu cara, sebab tu kena tahu cara basic untuk dapat pahala. Cara basic dapat pahala tuan-puan, niat duduk dalam ilmu, duduk dalam majlis ilmu, niat lillahi ta'ala. Maksud apa? Semata-mata kerana perintah Allah. Perintah apa? Perintah wajib, kalau ilmu tu wajib. Macam ilmu tasawuf kita belajar malam ini ilmu yang basic, yang wajib. Dia panggil fardu ain. Maka kita niat apa? Kita niat aku duduk dalam majlis ilmu semata-mata kerana perintah Allah. Tu penuhlah. Kalau ringkas, kerana Allah. Niat kita. Jangan terlupa. Dia ibadat ni tuan-puan, dia tak boleh terlupa niat. Terlupa niat tak sah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini sangat basic. Apapun ibadat, tuan-puan, kalau terlupa niat puasa, sah tak? Tak sah puasa. Kalau terlupa niat sembahyang maghrib tadi, takbir tapi terlupa niat Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar itu hati kita berada pada tempat lain. Tak terlintas di hati kita, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Tak terlintas. Maka status pekerjaan kita tadi tak sah. Kerana dia dikira pada niat kalau ibadah. Begitu juga duduk. Kalau duduk kita terlupa nak niat, ataupun kita niat apa dia? Niat sementara nak tunggu isyak, maka tidak ada pahala. Duduk seperti biasa saja. Dia panggil duduk yang harus, bukan duduk yang wajib. Tapi kalau kita niat semata-mata kerana Allah, dia panggil duduk ibadat. Baik. Kalaulah duduk tidak ada niat, dia panggil apa tuan-puan? Dipanggil aktiviti itu dunia. Tidak dinamakan aktiviti akhirat. Solat lupa niat, dipanggil aktiviti dunia, tidak dinamakan aktiviti akhirat. Kenapa dipanggil dunia? Kerana tidak ada pahala di akhirat. Apabila tidak ada pahala di akhirat, dia setakat dunia, maka orang panggil aktiviti itu dunia saja. Kita tinggal di dunia, kita tak bawa pun pahala di akhirat. Itu dia panggil aktiviti dunia. Walaupun rupa akhirat. Sebalik contoh yang kedua. Sebaliknya aktiviti ni rupa dia adalah dunia. Rupa dunia, tetapi kalau niat yang bagus boleh jadi akhirat. Kita tengok contoh tuan-puan, orang jual goreng pisang tepi jalan.
Kalau di Mekah tu puan, ramai kalangan orang soleh, kalangan muhibbin, kalangan orang wali Allah, dia jual kasut tepi jalan, jual air tepi jalan, dia jual khuf tepi jalan, jual buah kurma, tak kisahlah apa pun dia jual. Kita tengok ini rupa dunia. Bisnes tepi jalan, tak kisahlah bisnes di mana. Orang tengok urusan dunia, tetapi dia boleh jadi akhirat kalau kena gaya dia. Gaya apa dia? Perbetulkan niat. Apa niat berniaga di dalam Islam? Ini ulama ajar di dalam kitab-kitab muamalah, ada lebih daripada 7 niat berniaga kerana Allah. Maksud niat berniaga kerana Allah tu dia detailkan. Dia ada niat dia. Kalau dia niat berniaga tu kerana Allah, maksud kerana Allah tu ada detailkan. Dia ada lebih kurang 7 pendetailan maksud apa kerana Allah itu. Ada kerana Allah ini kerana untuk beramal dengan ilmu muamalat yang dia belajar. Kalaulah dia tak menceburi bidang perniagaan, dia tak boleh beramal, tak boleh tatbik secara orang panggil praktikal. Bagaimana cara akad jual belinya, bagaimana cara qabak di dalam ilmu muamalatnya, bagaimana cara akad jual beli yang sah, ijab dan qabulnya. Dia tak tahu secara betul kerana dia tak terlibat dalam sistem jual beli. Itu contoh niat yang pertama. Dia banyak, ada 7 contoh lagi. Niat yang kedua, contohlah dia orang berniaga ni, dia ada pahala dia kalau dia niat yang kedua, selain daripada niat nak beramal. Niat yang kedua apa dia? Niat yang keduanya untuk memberi manfaat ataupun kebaikan. Dia jual benda ini untuk kebaikan orang lain, untuk beri manfaat kepada orang lain, untuk menyelesaikan masalah orang lain. Orang perlu berhajat kepada makanan, dia jual makanan. Itu disebut dalam kitab Taqriratus Sadidah, disebut dalam kitab I'anatul Talibin, yang kata sunat menjual ini, sesuatu yang ada manfaat kepada orang lain ini, idza qaranaha bin niyyati salihati, apabila ada niat yang baik. Idza qaranaha, bukan corona tu, ejaan sama dengan corona. Kalau dieja dalam bahasa Melayu corona, dalam Arab corona, sama tapi makna lain. Corona ni makna serta. Apabila disertai dengan niat binijati salih, dengan niat yang baik, maka dapat pahala. Kita tengok dia berniaga tepi jalan, dunia semata-mata, lupa akhirat, tapi dia ada pahala. Maksud dia itu aktiviti akhirat. Baik, saya tutup dan maka setengah daripada segala faedahnya, segala tujuan yang bangsa dunia, ni yang jadi dunia, bersedak-sedak dengan yang didengar. Yang didengar sesuatu yang didengar. Dia dengar semata-mata untuk menyedakkan nafsu dia, memuaskan nafsu dia semata-mata dunia, dan menyampaikan ia seseorang kepada mempahamkan segala perkataan yang dia dengar. Dia dengar ini untuk dia faham apa yang orang cerita pada dia. Itu semata-mata dunia, tak ada pahala apa pun. Kita dengar kawan kita sembang, tak kisahlah sembang apa, kita faham tak dia sembang apa, faham. Tapi sembang itu bukan sembang kebaikan. Maksudnya dia tidak niat pun untuk beri kebaikan kepada orang, maka jadi dunia. Dan setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat itu, ini nak cerita tujuan pendengar ataupun telinga ini, nisbah akhirat yang dapat pahala. Mana dia contoh yang dapat pahala? Mendengar ia telinga ini akan bacaan Quran. Dengar, bukan baca. Baca tu dapat 2 pahala. Satu membaca, yang kedua mendengar bacaan dia. Sebab tu jangan tak baca. Jangan berbisik. Baca Quran nak dapat 2 pahala. Satu pahala bacaan, yang kedua pahala mendengar. Telinga dia boleh dengar apa yang dia baca, dapat 2 pahala. Pahala baca dan pahala dengar. Bismillahirrahmanirrahim. 2 pahala. Pahala baca, pahala dengar. Diri dia dengar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2 kalimah. Dapat pahala baca, dapat pahala dengar. Orang kata baca Quran dah hari ni, baca dah. Baca surah apa? Fatihah. Dikira baca Quran juga. Tiap-tiap hari kena baca Quran, tapi jangan baca dalam sembahyang. Tu dikira bacaan dalam solat. Tu pahala lain. Ni pahala membacaan yang sunat. Di luar sembahyang.
Nak baca Quran Baqarah tak pandai, jangan baca kalau tak pandai. Sebab apa? Sebab baca ni sunat, tapi wajib baca dengan betul. Formula dia. Baca tu sunat, tak baca pun tak haram. Apabila kita nak baca saja, dia menjadi kewajipan kena baca dengan betul. Ada setengah orang dia kata, tak apa Ustaz, sunat. Maksud tak apa sunat tu, tak apa tak baca, tak haram. Tapi kalau baca, wajib baca dengan betul. Jangan main redah aja. Ikut dan dia baca. Alif lam mim. Tu saya tahap lagi. Jangan baca alam sudah. Tabbati ada abila habim wa tab. Tabbati. Terus dia rekod habis. Tabbati ada. Tu taham lagi tu, tak turut sangat tu. Iza jaa nasrullahi wal fath. Tu turut tu. Iza jaa. Dia nak baca, hak ni je boleh dia kata. Hak lain tak boleh Ustaz. Boleh pun tak boleh. Boleh bagi dia, tak boleh lagi. Boleh hantam. Bolehlah Ustaz gagah-gagah. Gagah apa tu? Gagah bedal. Bukan gagah betul, tak betul. Tak betul jangan baca. Kita ambil pahala apa? Ambil pahala dengar. Pergilah duduk siapa-siapa yang bacaan dia betul dengar. Tapi kalau duduk tepi orang baca salah, jangan dengar. Haram kita mendengar. Kena betulkan dia. Kita ni pun tak pandai, tapi kita tahu tu baca salah tu, wajib tegur dia. Ban tu salah tu ban baca. Lalu abang tu kata, dah kau pandai? Betul macam mana? Saya pun tak tahu bang betul. Tapi saya tahu tu tak betul. Boleh pahala tegur. Tegur pun kena juga. Jadi motivasi kita tuan-puan, kesedaran kita bagi motivasinya, jangan kita baca sekira kita tak boleh. Jadi ambil pahala dengar dan ambil pahala belajar. Dua pahala. Pahala belajar, pergi cari guru-guru yang mahir. Untuk kita belajar. Guru mahir ni mudah untuk dia cepat tuan-puan. Guru ni ramai. Ada guru biasa, ada guru mahir, ada. Utamakan yang mahir. Sebab apabila kita belajar dengan guru yang mahir, dia cepat dapat. Kita tak habis masa lama. Sebab kalau kita belajar guru biasa, kita nak kena belajar juga guru yang mahir. Fasal-fasal tu. Guru yang mahir. Jadi kalau kita tahu mana guru yang mahir, terus belajar dengan guru yang mahir. Tak perlu belajar dengan guru biasa. Tapi kalau guru yang mahir tidak ada, maka belajar dulu dengan guru biasa. Begitulah dia proses belajar. Jadi pengalaman tu ada. Macam saya dulu tuan-tuan, belajar kitab dan belajar Quran. Banyak guru kita, cari guru, cari guru, sehinggalah Allah anugerah kepada kita guru yang mahir daripada guru sebelum itu. Apabila kita dah bertemu dengan guru mahir, maka kita pun tetaplah dengan dia. Sehinggalah kita boleh. Itu proses menuntut ilmu. Sebab tu orang dulu, kenapa dia berhijrah? Hijrah tinggal tempat ni, kamu ni hijrah lagi. Banyak dia hijrah. Sehinggalah dia kekal satu tempat, dia balik kampung balik. Sebab untuk mencari beberapa guru yang mahir, sehingga dia bertemu betul-betul. Macam tuan guru saya, tuan guru Cik ni, berapa pondok yang dia singgah. Pondok di kampung dia. Kemudian di Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Kemudian Haji Abdullah Fahim minta dia supaya hang pergi belajar dengan Tok Kenali, kawan aku. Dia satu base tu. Syekh Abdullah Fahim, dia base dia belajar di Mekah dengan Tok Kenali. Jadi sebab tu dia kata, engkau pergi belajar dengan Tok Kenali. Dia baru balik daripada Mekah. Pergilah dia dengan Tok Kenali. Duduk 5 tahun. Hijrah lagi. Kenapa? Adakah Tok Kenali tak mahir? Bukan, dia nak cari lagi. Dia pergi di Fatani, bertemu dengan jago fiqah, nama dia Tok Bermin. Tok Bermin lagi tua pada Tok Kenali. Lagi dia walaupun sama pakar dengan Tok Kenali fiqah, tapi lebih halus Tok Bermin. Jadi dia mencari orang pakar, tapi di sebalik pakar dia akan ada kepakaran lagi. Macam Tok Bermin ni, dia popular lah di Fatani. Kerana Tok Bermin ini yang mengasaskan ataupun orang panggil yang mempopularkan ilmu fiqh. Sehingga kalau sebut fiqh zaman dulu, nama dia ialah tokoh dia lah Tok Bermin di Fatani. Bermin tu nama tempat dia. Murid dia beribu dulu. Itu cara proses belajar tu kan. Sebab kita hari ni dah tidak ada ilmu dah untuk cari guru. Menyebabkan kita rasa kita mudah. Belajar dengan siapa pun, terkadang kena orang yang tak berapa betul, tu bahaya. Kita pun amal tak betul.
Amallah pegangan. Tak salahlah kita. Cuma salah kita ni tak open minded, tak terus mencari yang pakar, lebih pakar. Itu. Kita cukuplah dengan seorang guru. Lebih baiklah daripada tak ada guru. Seorang pun. Baik, terus tuan-tuan. Yang kedua, mendengar Quran, yakni mendengar bacaan Quran dan mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua. Dan segala ilmu. Yang ketiganya, dia dengar ilmu yang memberi manfaat. Jadi ilmu yang boleh membantu untuk mengelakkan daripada dia melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Ini ilmu ni tuan-tuan. Jadi ilmu ni tuan-tuan, dia dengar ilmu yang memberi manfaat kepada dia. Dia dahululah ilmu yang paling tinggi nilai dia, iaitu ilmu tauhid. Ini tinggi pahala. Kita kena, orang panggil apa? Kena rasa value dalam minda kita, baru excited. Dia kalau tak tahu value tuan-tuan, dia tak akan rasa excited. Action dia tidak ada. Dia sama je, dengar tafsir hadis pun sama, tafsir Quran pun sama, sirah pun sama, kuliah forum perdana pun sama, kuliah umum pun sama. Apa pun sama bagi dia ilmu, asalkan benda baik. Tidak, value dia tak sama, pahala dia tak sama, income dia tak sama. Kita meniaga pun kita pilih yang jenis untung besar. Untung kecil pun kita buat, untung besar lagi kita buat. Orang yang fiqh minded ni tuan-tuan, dia semua perbuatan dia buat, tetapi dia tak akan tinggal perbuatan yang pahalanya sangat tinggi. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, kenapa ulama yang mahir, dia tak tinggal mengajar ilmu tauhid, dia tak tinggal mengajar ilmu fiqh, walaupun dia mengajar ilmu tafsir, dia mengajar ilmu hadis, dia belajar ilmu sirah, tetapi induk dia, teras dia, ilmu tauhid dia tak akan tinggal. Kenapa? Value sangat tinggi. Walaupun kita dah mahir, belajarlah untuk dapat pahala. Dan yang kedua, ilmu fiqh, belajarlah ilmu semayan, belajarlah ilmu puasa, belajarlah ilmu haji. Tapi puasa haji itu tak apalah, tak fokus pun, sebab dia setahun sekali saja. Yang perlu difokus, dia perlu diulang dan diulang ialah ilmu salat. Habis cover satu modul, masuk modul baru. Cover satu modul, masuk modul baru. Sebab apa? Sebab kita sentiasa fresh minda kita dengan ilmu syariat. Pahala pun tidak akan, pahala pun sentiasa kita collect. Pahala besar, dua apa. Dan yang ketiga pahala besarnya ialah ilmu tasawuf. Mula dengan kitab Penawar Bagi Hati, barulah naik kitab lain. Jangan mula dengan kitab tinggi, tidak. Itu salah etika menuntut ilmu. Baik, terus. Dan kerana banyak ini segala faedah, adalah pendengar itu lebih afdal, lebih besar faedah daripada penglihat. Pendengar ni lebih besar lagi, lebih afdal, lebih besar lagi faedah daripada mata penglihat. Mata ini dia banyak perkara yang jahat kita buat. Pendengar ini banyak benda yang kita boleh buat dengan benda kebajikan. Kerana kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia. Banyak benda kita tengok dengan mata ini jadi benda dunia, tak jadi benda akhirat. Dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Nisbah kalau mendengar, kita boleh mendengar benda-benda akhirat. Mudah untuk kita dengar benda yang ada akhirat. Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta. Mendapat engkau ni, engkau dapati. Ini bahasa lama tu kan. Engkau dapati yang buta, orang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Lebih sempurna daripada orang tuli. Lebih sempurna ni, lebih sempurna daripada orang tuli. Jadi orang tuli ni dia tak sempurna nisbah mana? Nisbah untuk melakukan ibadat, tuli. Dia nak dengar kita nak mengaji pun tak boleh, nak ajar bab sembahyang tak boleh. Kenapa dia tak dengar? Tu orang buta, orang tuli. Sebab tu orang buta ni walaupun dia buta tapi dia dengar, dia lebih sempurna di sisi akhirat berbanding orang tuli. Kalau orang tuli problem. Dia nak ajar sembahyang tak boleh kerana dia tak dengar. Nak ajar bab baca Quran, dia tengok isyarat saja kita baca Quran. Dia tak pernah dengar macam mana nak cerita Bismillahirrahmanirrahim, nak cerita Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Dia tak dengar. Tu payah nak ajar orang tuli. Sebab tu kalau tuli, dia tidak mukallaf. Dan bermula mensyukur akan pendengar itu, memeliharanya
menjaganya. Baik, kita cerita sikit saja tuan-puan sebelum kita sambung bulan depan. Ni masuk topik baru, subtopik dia panggil ya. Subtopik. Habis dah intro. Yang pertama tadi introduction dia. Dia nak cerita kepada kita secara umum supaya kita tahu anggota ini merupakan anugerah Allah Ta'ala yang ada tujuan nisbah dunia dan tujuan akhirat. Supaya kita tahu kita boleh guna anggota telinga kita ini untuk tujuan akhirat, untuk collect pahala. Itu dia punya intro dia. Baik, masuk tajuk pertama ataupun start topik dia. Bagaimana cara untuk kita bersyukur dengan telinga? Cara bahasa kita dipanggil cara nak jaga telinga menurut syariat. Menurut tuan dia, kita kena tahu bagaimana arahan Allah Ta'ala, amanah kepada kita jaga telinga. Kerana telinga bukan milik kita. Ini dia panggil pinjaman sahaja. Milik Allah Ta'ala. Dia panggil milik kita ini, dia panggil bahasa syarak, dia panggil milik majazi. Milik secara orang panggil umum sahaja. Tetapi hakikat bukan milik kita. Hakikat dia milik Allah Ta'ala. Sebab tu Allah beri milik, ikut dia. Kadang-kadang dia beri 50 tahun. Masuk 51 tahun tak dengar. Dia tarik. Kenapa? Kerana aku beri pinjam sekadar 50 tahun sahaja. Sebab tu tak penting untuk tahu cara nak jaga amanah yang Allah amanah kepada kita. Satu je kita baca malam ni. Baik. Cara bersyukur, cara nak jaga yang pertamanya, memelihara telinga ini daripada mendengar yang dilarang, daripada mendengar perkataan yang haram. Baik, dia umumnya mudah tuan-puan, cara nak jaga telinga ni, kita jaga daripada mendengar perkara yang haram. Tu je. Cuma kita nak belajar ini, apa senarai yang haram kita dengar. Tu dia nak sebut beberapa contoh perkara yang haram kita dengar. Kalau kita tak belajar fiqh tuan-puan, dia tak akan mampu jaga telinga. Lepas tu penting ilmu fiqh. Kenapa? Kerana dia akan dengar ikut dia sedap, ikut hati dia, ikut nafsu dia. Dengar semua benda. Dia tak tahu benda ni makruh ke, benda ni haram, benda ni sunat, benda ni wajib, dia tak tahu. Maka itu penting untuk kita tahu peraturan yang telah diperuntukkan oleh Allah Ta'ala kita hidup di atas dunia ini. Kerana dunia ini Allah cipta, dan Allah cipta juga peraturan. Allah gubal peraturan. Allah letak manusia dan Allah cipta peraturan. Maka kita mesti follow peraturan atas dunia. Baik. Yang pertama, mana contoh pertama yang haram? Ambil satu contoh saja malam ni. Seperti mengumpat. Contoh mengumpat. Dan mengadu tu bulan depan. Dan mengadu-ngadu itu bulan depan. Kita ambil contoh mengumpat dulu malam ni tuan-tuan. Yang kata haram mendengar orang mengumpat. Bukan haram mengumpat. Kita duk faham haram mengumpat sahaja. Mendengar perkataan orang mengumpat tak haram. Sebab tu dia boleh duduk sharing, duduk join majlis mengumpat. Mengetes sampai berjam-jam, duk mengumpat orang tu, umpat orang ni, umpat kawan dia, umpat jiran dia, umpat jemaah tu, umpat jemaah ni, umpat AJK. Dia tak tahu yang kata mengumpat tu haram, mendengar umpatan pun haram. Wajib kita meninggalkan majlis mengumpat. Haram kata sesiapa yang berada dalam majlis mengumpat, mendengar setiap perkataan mengumpat, akan direkodkan haram dan haram dan haram. Haram apa dia? Haram mendengar. Wajib dia tinggalkan majlis mengumpat. Biar apa dia mengumpat? Kita ni nak paling penting malam ni tuan, kita nak pandang mengumpat menurut syariat, bukan mengumpat menurut orang Melayu. Orang Melayu ni dia ada takrif dia sendiri. Ni kita nak tahu mengumpat menurut syariat. Yang kata mengumpat menurut syariat ni tuan, Nabi sebut apa dia? Zikruka akhaka bima yukrahu walau bima fihi walau bihudratihi. Itu mana mengumpat. Akan datang kita akan belajar tajuk spesifik dia. Ada lagi tajuk akan datang mengumpat. Zikruka akhaka, menyebut perkataan ataupun menyebut sesuatu, menyebut sesuatu perkara tentang saudara kamu, yukrahu, yang tidak disukai, ataupun dipanggil bima yukrah, dengan perkara yang tidak disukai, walau bima fihi, walaupun sesuatu yang kamu sebut itu memang betul-betul ada pada dirinya.
Walau bihudratihi, walaupun ucapan itu, sebutan itu di hadapan dirinya. Kata kuncinya tuan-puan yang pertama, zikruka akhaka, menyebut sesuatu perkara yang tidak disukai oleh saudara kamu. Kunci pertama. Apa saja janji dia tak suka. Janji dia tak suka. Apa saja perkara kita sebut, asalkan perkara tu dia tak suka. Sama ada perkara tu bukan aib dia, biasa saja, bukan aib pun, tapi dia tak suka sebut. Bukan benda yang mendedahkan aib dia. Kita ingatnya mendedahkan aib orang sahaja haram. Tidak. Termasuk mengumpat, asalkan dia tak suka, walaupun bukan dedah aib dia. Contohlah tuan-puan, contoh. Aib ni kita dah faham dah. Ni nak cerita zikruka akhaka, poin yang pertama. Bima yukrahu, ni poin yang pertama. Menyebut satu perkara yang tidak disukai oleh saudara kita, walaupun bukan aib dia. Contoh tuan-puan paling popular lah, gelaran. Kita ambil contoh gelaran. Kita menggelarkan kawan kita. Apa yang kita gelaran dia? Dia bukan aib dia pun. Kalau kita gelar dia gemuk, kita gelar dia pendek, dia marah. Kita gelar dia kudun, memang dia kudun pun dia marah. Makna dia tak berapa selesa dengan gelaran itu. Haram, dikira mengumpat. Dikira mengumpat. Kita kata rendah, dia kata jangan kata pendek, aku tak suka. Kalau rendah, rendah suka. Rendah okey. Mana tak mengumpat. Tukar bahasa saja. Daripada pendek, kita kata mu ni rendah sungguhlah. Dia senyum je. Mu pendek, oi. Dia tarik muka lain. Pendek, jom pendek, kita mengetai. Cakap elok-elok dia tu. Mana dia tak suka. Tapi kalau dia melawak dengan kita, okey, cakap elok-elok pendek, ingat hang panjang ke? Tapi kalaulah dia melawak saja, kita tahu dia melawak je ni, dia okey. Maksud tak mengumpat. Tu gelaran. Apa pun gelaran tak kisah. Gelaran kudun tak boleh. Walaupun dia memang kudun. Gelaran julin. Mata dia ni sikit. Julin. Tak boleh panggil. Kenapa? Kerana dia tak selesa. Tak suka. Botak. Dia botak. Memang dia botak. Tapi dia tak suka dengan botak gelaran. Tak boleh. Panggil abang botak. Dia kata jangan. Aku tak selesa botak. Memang aku botak. Jangan duduk lagi sakit hati dia tu. Botak sekali dah. Panggil pula 2 kali sakit hati. Maka tak boleh. Kerana punca dia tuan-puan. Kenapa Islam haram mengumpat? Dia ada rahsia dia. Islam sangat jaga hati sesama saudara Islam. Jadi apabila benda dia tak suka, tanda hati dia akan terasa. Islam menutup ruang untuk menyakiti hati orang. Jadi menyakiti hati orang hari ni satu dulu, iaitu dengan mengumpat. Dia ada lagi perkataan lain. Benda lain. Ni baru mengumpat. Tak boleh. Gelaran ni tak boleh. Dia pasal apa kita tekan gelaran tu? Sebab kita kalau orang tak suka, itulah kita suka. Orang tak selesa, orang tak suka, lagi minat kita panggil, gelar. Lagi seronok, lagi dia marah, lagi seronok kita gelar dia. Saya pernah ceritakan kat tuan-puan, kisah real berlaku di kampung saya. Iaitu orang bela beruk. Sampai jual beruk dia, kesian. Jual beruk, kes apa? Kes dia tak minat, tak selesa, orang panggil dia mak beruk. Sehingga mana orang duk panggil dia larang, orang ni, orang kampung ni tu, tak kisahlah orang mana pun, dia lagi dia orang marah, lagi dia minat. Dia bela beruk, asal dia tak bela beruk pun, dia bela beruk, kemudian dia buatlah upah naik kelapa. Upah naik kelapa part time lah, dia kerja lain, part time. Lepas saja dia bela beruk, orang pun panggil. Sebelum ni dia ada gelaran dia. Gelaran dia nisbah mak bini dia, nama bini. Tu biasalah orang Kelantan. Kalau bini nama Khadijah, mak apa? Mak Lijah. Nama cantik dia panggil ejah jadi buruk. Khadijah cantik dah, panggil Lijah. Ahmad cantik dah, panggil mak saja. Jadi mak Lijah. Dia tukar mak Lijah jadi mak buruk. Mak Lijah okey, dia boleh, tak apa, tak ada masalah. Mak buruk, lalu dia tak selesa. Apabila dia tak selesa, akhirnya dia jual. Jual beruk pun orang panggil juga, mak mana? Mak beruk. Ada lagi beruk? Beruk tak ada dah. Panggil lagi. Lagi haram. Tu sebab apa? Sebab dia tak minat. Baik, okey. Poin yang kedua.
Poin yang pertama, menyebut satu perkara yang tidak disukai. Poin yang kedua tuan-tuan, bima yukrah walau bima fihi. Walaupun benda yang kita ucap itu memang ada pada diri dia. Ataupun memang dia buat benda ni. Dia lain tuan-puan kalau orang Melayu kata fitnah. Benda dia tak buat. Kalau benda yang kita ucapkan itu tidak ada pada diri dia, dia tidak dipanggil mengumpat, tapi dipanggil kadzabun. Akan datang kita akan point cerita nombor 2 ataupun nombor 3. Beza kadzab, penipu dengan pendusta dengan mengumpat. Kita cerita ciri yang tidak ada pada dia. Perbuatan itu dia tak buat. Maka kita kata si fulan bin si fulan bagian-bagian. Ada pada dia? Tidak ada. Maka dipanggil menipu. Bukan dipanggil mengumpat. Itu beza. Tapi memang ada pada dia. Memang dia buat benda ni. Ataupun memang dia tak ada. Dia kudung betul. Dia botak betul. Dia apa lagi? Dia pendek betul. Dia gemuk betul. Maka itu dipanggil mengumpat. Kalau benda tidak ada pada dia, kita buat cerita, dipanggil kadzabun, pendusta. Lagi, walau bihudratihi, poin yang ketiganya, walaupun ucapan yang tidak disukai oleh orang ini diucap di hadapan dia. Cakap depan-depan, mengumpat. Cakap depan-depan dinamakan mengumpat, walaupun dia walaupun kita orang Melayu kata tak mengumpat, tapi aku cakap direct. Panggil apa tu? Tak cakap direct. Aku lama tak puas hati. Hari ni cakap direct. Cakap apa dia? Engkau begian dia cerita. Cerita pasal benda yang tidak disukai. Tak kisahlah menyentuh peribadi, menyentuh fizikal ataupun benda lain. Biasanya fizikal lah. Cerita begini benda dia tak puas hati. Baik, settle tuan-tuan. Dan yang keduanya sambung minggu depan. Dan contoh yang kedua iaitu mengadu-ngadu, yakni mengadu domba. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Contoh yang kedua, perkara yang haram kita mendengar dengan telinga kita, kena jaga. Jadi kita nak tahu, tuan-tuan, nak dengar mengumpat tak mengumpat, kena tahulah makna mengumpat. Barulah kita boleh lari. Apabila orang mengumpat, kita terus lari. Kenapa kita tak nak dengar perkara mengumpat benda haram, walaupun kita tak mengumpat? Jadi kena tahu dulu diri mengumpat. Barulah kita boleh elakkan daripada mendengar. Kita cuba elak dua benda. Pertama, kita cuba elak kita menyebut keburukan, menyebut satu perkara yang orang tak suka kerana takut mengumpat. Yang kedua, kita juga elak telinga kita daripada dengar orang lain mengumpat. Orang lain mula nak sebut saja keburukan orang, kita pun jauh-jauh. Biasalah tuan-tuan kalau kita tak jaga. Haji mana Haji? Haji Bilal tak datang. Mana? Kenapa tak datang? Oh, dia mula tanya. Tu bahaya tu. Tak Bilal ni dia kata biasalah, minggu ni, malam Jumaat ni dia tak boleh, dia kata lama-lama. Kenapa? Adalah dia program dia. Itu dia panggil bukan mengumpat, itu kadzab. Itu mereka. Mereka. Dia kadang-kadang tuan-tuan, dia jadi mereka jadi kadzab. Kalau tak mereka betul, tapi bila tak suka jadi mengumpat. Kena cuba elakkan diri kita. Jangan melebih-lebihkan, jangan suka untuk cerita hal orang. Tu je. Senyap tak tahu, wallahu alam lah kenapa tak datang. Jangan andai. Mungkin tu dia nak jadi tambah. Syaitan duduk ransan dalam diri kita. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.